Bab ke-45, bab menyapu masjid, memungut cebisan. Cebisan kain dan sebagainya, sampah dan ranting-ranting kayu, yakni untuk dikeluarkan dari masjid. Imam Bukhari dengan sanadnya meriwayatkan daripada Abi Hurairah bahawa ada seorang lelaki hitam atau seorang perempuan hitam selalu menyapu masjid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya tentangnya, yakni selepas kematiannya. Para sahabat menjawab, dia telah mati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, kenapa kamu tidak memberitahu aku tentang kematiannya? Tunjukkanlah kepadaku kuburnya. Nya di situ, kalau bahasa Arab tu dia beza hu, qabrahu. Qabrahu, hu tu nya lelaki lah. Atau kata perawi, kuburnya. Nya tu ha, qabraha. Itu maksudnya perempuan. Sebab itu di situ ada syak perawi. Setelah pergi ke kuburnya, baginda sallallahu alaihi wasallam menyembahyangkannya. Itu hadis saja hadisnya di dalam bab 45. Tapi baru ni kita ada tinggal sikit, tak ada bincang hak tajuk lepas, iaitu kesimpulan pengajaran, hukum dan panduan yang dapat kita ambil daripada hadis di bawah bab sebelum, iaitu bab apa dia? Bab 44 lah. Bab menuntut hutang dan tetap berada bersama dengan orang yang berhutang di dalam masjid. Bab tu, di bawah bab tu ada hadis Ka'ab bin Malik menuntut hutang dia daripada Ibnu Abi Hadrat, Abdullah Ibnu Abi Hadrat dalam masjid. Lepas tu dia tidak pisah, tak tinggal kawan tu. Kawan tu pergi ke mana pun dia pergi juga. Itu maksud mulazamah. Baru ni kita sudah bicara panjang kala tentang tajuk dia. Cuma hak tak ada bicara laginya, iaitu pengajaran, hukum dan panduannya. Sedangkan pengajaran dan panduan dia itulah kita naknya, yang boleh dipakai oleh semua orang. Adapun perbincangan tajuk tu sebenarnya kadang-kadang susah. Nak faham susah sikit lah, kena bincang panjang. Notanya nota 690 90. Muka surat 521. Hak tu yang tertinggal baru ni kita bincang. Antara pengajaran hukum dan panduan yang terdapat di dalam hadis ini ialah: satu, apabila si piutang atau pemiutang telah bersedia mengurangkan hutangnya, penghutang tidak boleh lagi berdolak-dalik, malah dia dikehendaki membayar hutang dengan seberapa segera yang boleh. Para ulama berkata, la yajtami'ul wadhi'ah wal matl. Bermaksud pengurangan hutang tidak dapat berhimpun bersama dengan penangguhan pembayaran. Itu kaedahnya. Kadang-kadang cerita tu dia duduk minta hutang siapa, geger, sebab bersoal jawab lah. Bersoal jawab tu geger sampai Nabi dengar. Nabi pun jenguk, tengok isyarat, suruh kurangkan separuh. Dia faham. Baiklah, kata dia, tak apalah, lagu itulah saya akan buatnya, kata dia. Jadi dia kurang separuh. Jadi sekarang ni sudah ada kurang tu orang panggil. Kurang tu dalam istilah fiqhnya disebut wadhi'ah. Itu yang kita la yajtami'ul wadhi'ah ataupun hatitah.
Dalam istilah fiqhnya, itulah wadhi'ah ataupun hatitah, mana pengurangan, kurang hutang tu. Katakanlah dia berhutang dengan kita 200, dah gagal dia kata tak ada piti, kita susah lah ni, tak sih. Ataupun semula lah, tak sih, nak selalu lama dah, misalnya kita kata dia pun tak tahan ada juga, bukan lama dah juga, tak sih, nak selalu hutang tu. Selalu tak ada, mana boleh. Kalau ada pun 100 lah kata dia. Kata ni ada. Jadi sekarang ni dia sebut 100 ya kalau ada. Jadi bila Nabi isyarat kata kurang separuh tu, bermaknanya Nabi nak suruh dia macam ibrak, orang panggil. Itu satu lagi istilah fiqhnya, ibrak. Ibrak ni maknanya hapuskan, maafkan beberapa banyak hutang. Misalnya dalam kes ni Nabi suruh dia suruh tu maksudnya cadangkan, syorkan, bukan suruh tu sebagai mesti, sebab hak dia kan. Kalau dia tak pun boleh juga. Tapi sahabat-sahabat ni dia dengar hak Nabi, dia patuh. Bila Nabi isyaratkan begitu, dia kurang lah. Jadi kalau 200 tu mana kurang 100 lah. Sekarang ni dia sudah kurang dah 100, jadi tinggal 100. Dan dia kata dia ada, kalau 100 boleh. Sepatutnya dia kena bayar selalu. Dalam keadaan ni, bila orang sudah kurang dan kita boleh bayar selalu, kena bayar selalu, tak boleh tangguh-tangguh dah. Matl itu maknanya tangguh-tangguh, dolak dalik lagi tak boleh dah. Sebab apa? Sebab dalam hadis yang lain Nabi SAW ada bersabda, matlul ghaniyyi zulmun. Matlul ghaniyyi zulmun, dolak dalik orang yang kaya itu adalah satu kezaliman, satu penganiayaan. Dia buat nyaya juga tu kepada orang yang memberi hutang kepadanya. Fitih ni bila ada, kita boleh buat modal, kita boleh buat apa sajalah. Tak bayar tu susah juga. Satu kezaliman, tak bayar hutang, ataupun berdolak dalik, sekiranya dia tu memang senang. Sebab tu dia kata matlul ghani. Al-ghani tu makna orang hak senang lah. Sekarang ni bila sudah kurang, ulama mengatakan tak boleh dah. Dia tak berhimpun dua perkara, pengurangan hutang dengan penangguhan. Tak boleh. Bila sudah kurang, kena bayar seberapa segera yang boleh. Kena bayar situ juga, seboleh-bolehnya. Jadi kalau dalam mahkamah ke apa pun cara, bila kurang, selalu kena bayar lalu. Begitu caranya. Tak boleh setelah kurang tu tak tahu bila pula, janji pula. Janji pula tu tak tahu. Ini antara pengajaran dia yang pertama. Yang kedua, keharusan menuntut hak di dalam masjid, sama ada ia berupa hutang, upah atau lain-lain. Kita boleh minta hak kita di dalam masjid. Tidak salah. Tidak kata dalam masjid tak boleh, itu dunia, kecap benda-benda lagu tu melekakan, melalaikan, tak sesuai dengan masjid, tidak. Bahkan boleh. Ada kalanya kepada orang setengah-setengah tu, kalau luar dia kona banyak lah kita kata. Tapi kalau dalam masjid dia takut sikit. Nak pelawak, nak gapo pun dia takut sikit. Ada juga orang dalam keadaan tu mungkin lebih baik dalam masjid kalau dia minta. Sebab tu mungkin sini ni, apa dia minta dalam masjid, desak dalam masjid tu, mungkin itulah keadaannya. Jadi kalau kita rasakan perlu dalam masjid, boleh. Jangan sama-sama. Benda-benda lagu ni hanya sekadar harus saja dalam masjid, bukan lebih molek. Bukan lebih molek dibuat dalam masjid. Jadi tak kira lah, minta hak kita tu berupa hutang ke, ataupun upah ke, ataupun lain-lain, tak kira lah, asalkan hak boleh dituntut dalam masjid. Lepas tu dia pun waktu beg piti buka beg dia, bagi boleh. Itulah Imam Bukhari kata serupa juga kalau bab jual beli pun lagu tu juga pada hakikatnya bui piti. Tapi di sini tak ada barang kira-kiranya. Baru ni dia
dia sudah dah buat bab tu, akan datang dia akan buat bab lagi, iaitu jual beli pun boleh juga. Cuma jangan jadi kebiasaan, janganlah barang penuh dalam masjid tu. Benda ni kalau jarang-jarang berlaku ataupun dalam keadaan perlu sahaja boleh. Tidak boleh, tidak sesuai dibuat kebiasaan. Ni pun lagu tu juga. Jadi kalau dia bayar tu, dia ambil PT dalam poket bayar, tak apa. Masih dimaafkan, dibolehkan lagi dalam masjid di benda setara tu. Sekarang ni kita nak tahu gapo dia boleh, gapo dia tak boleh. Ni beberapa bab Imam Bukhari buat ni, dia nak cerita gapo dia boleh, gapo dia tak boleh. Banyak perkara yang kita berasa tidak sesuai, tak boleh berkali, sebenarnya boleh. Tapi boleh pun dalam batas dia lah, dalam batas dia. Jadi kalau tinggi sikit suara tu, gegas, tak apa lagi. Tak apa lagi. Takut-takut kita kata tutuplah muka tu jadi gegas, tak boleh. Dia tahu lah boleh, walaupun gegas sikit pun. Yang ketiga, keharusan mengangkat suara di dalam masjid jika ia tidak mengganggu orang-orang lain yang sedang beribadat di dalamnya. Dalilnya ialah Rasulullah SAW tidak menegur Ka'ab dan Ibnu Abi Hadrat kerana suara mereka yang meninggi. Bukan Nabi tegur hak tu, tak ada tegur. Kalau kecek derah, suara yang kuat, yang tinggi tu tak boleh, Nabi akan tegur. Begitu kaedah kita orang Islam ni. Kaedah yang difahaminya Nabi, dia tidak akan biar kalau benda tu salah. Dia akan royak. Kalau jadi tinggi suara, tu tak boleh, tu tak boleh tu, dia akan royak selalu. Sebab itu ketika perlu. Kalau tak royak situ, jadi dosa orang dengan sebab dia tak royak. Kalau memang berdosa, tak boleh. Dia tak boleh takhirul bayan an waqtil hajah. Itu mengikut kaedah usul fiqh. Tak boleh. Tak boleh kita mentakhirkan, menangguhkan keterangan pada ketika diperlukan. Ini kepada Nabi. Orang lain boleh kira lagi, tak apa lagi, boleh lagi. Tapi kepada Nabi tak boleh. Kita kena percaya, i'tikad bahawa kalau benda tu memang perlu, dia akan cerita lagi. Kalau dia tak cerita tu, kira tak perlu lagi, tak apa lagi lah. Sekarang ni kalau berdosa, dia tak tegur. Sekarang tak ada teguran dia, kerana suara tu tinggi, tak ada. Kalau lah suara yang tinggi gegar dalam masjid tu sikit-sikit seperti ni lah, dosa, sepatutnya Nabi kena royak. Ni dia tak royak, menunjukkan tak berdosa, tak apa lagi lah. Itu kaedah dah tu, kaedah tu. Semua mazhab mana pun terima kaedah tu. Bukan kita kata Syafi'i saja terima, tak, semua terima kaedah tu. La yajuz ta'khirul bayan an waqtil hajah. Itu satu kaedah. Tidak boleh ditangguhkan keterangan, penjelasan daripada masa yang diperlukan. Ketika tu perlu tu. Kalau tidak, dia terus berdosa. Tapi Nabi tak ada kata apa. Yang keempat, isyarat yang difahami dengan baik boleh diterima dan diambil kira. Boleh diterima dan diambil kira. Dengan itu sahlah sumpah, kesaksian, li'an atau akad-akad yang diadakan oleh orang bisu jika isyaratnya difahami dengan baik. Kalau mana isyarat ni dalam Islam, hukum Islam boleh pakai. Kalau orang bisu tu lagu mana dia tak boleh kecek kan? Hanya yang boleh isyarat lah. Kalau isyarat tu boleh difahami dengan betul, dengan tepat, dengan baik. Misalnya selepas kita kata pula, kita kata gini kau, selepas dia isyarat tu, dia yalah dah tu, dia angguk-angguk, yalah dah tu, maknanya dia maksud gitulah. Tak puas hati sekali, tanya lagi, gitu kah maksudnya? Dia angguk-angguk, yalah. Tapi dia isyarat dulu. Isyarat tu kalau boleh difahami, boleh dipakai. Isyarat. Misalnya si ayah ni bisu nak kahwinkan anak dia. Jadi apa ni, tu imam ataupun orang lain tanya dulu, iya kah? Nah, misalnya bahasa orang bisu lah. Misalnya boleh, dia apa? Isyarat.
Ini anakmu ke? Ya. Kamu nak nikah dengan ni? Ni. Tak apa. Dia pun isyarat gitu ke? Kita faham lah tu. Kita faham. Tapi kena cermat sikit. Misalnya setelah dia royak dia isyarat kita ulang pula. Nikah misalnya tu. Dia buat gitu. Tak apa. Kalau isyarat tu dipahami. Terutama kepada kalau kita keliru, kalau takut tak faham, salah faham, molek dipanggil cikgu lah. Cikgu orang bisu tu. Nak mengesahkan betul ke ni? Dia apa? Betul. Dia kata, tak apa. Sebab dia ada bahasa dia kan. Kalau kita tak berapa jelas, tanya dia. Panggil dia mari. Dia kena begitu. Boleh pakai. Kalau dia li'an, kalau dia apa pun boleh diterima. Walaupun kira-kiranya teruk lah tu. Sampai ke peringkat putus, buat selama-lamanya dengan isteri dia. Kalau dia tuduh isteri dia tu berzina, kalau dia tuduh isteri dia tu berzina, bolehlah. Kepada suami saja boleh tuduh, orang lain tak boleh. Suami saja boleh tuduh. Itu pun dengan syarat dia kena berli'an. Laki berli'an. Dia li'an cara dia lah. Hak bisu tak ni. Jadi hak isteri dia pun jawab kalau dia nafikan. Kalau dia kata tak, baru terlepas dia daripada hukuman. Kalau tidak, kena dia si isteri tu. Dan dia menafikan begitu, boleh diterima juga. Diterima. Walaupun sampai ke peringkat tu, dan putuslah dia buat selama-lama, tak boleh nikah balik, tak boleh buat selama-lamanya. Bukan talak raj'i tu orang panggil, tapi talak ba'in. Ba'in tu pula bainunah kubra orang panggil, bukan bainunah sughra. Adalah kaedah cerai ni lah. Putus tu putus bukan putus kecil, putus besar. Putus besar ni tak boleh sama-sama lah. Kalau dia menikah dengan orang lain pula, lepas tu cerai pula, boleh? 10 orang tolak 3, tak boleh juga. Siapa tahu? Siapa bila-bila? Tak boleh. Bukan senang. Kalau tuduh lagu tu. Jadi dalam Islam dia kira hak zahir. Hak sebenar tak kira. Serah kepada Tuhan. Kalau isteri dia tu memang mesti nak betul sepuluh dia kata, tapi dia nafi kan, dia tangguhlah dosa. Dia tangguhlah, dia berani belian ke apa. Sumpah. Jadi boleh sampai ke peringkat tu pun orang bisu ni. Tidak kata orang bisu tak boleh buat kira langsung. Ada. Sebab itulah ada dalam hadis ni Nabi isyarat supaya kurangkan separuh. Dan dia faham. Tak apa. Daripada situlah kita ambilnya segala-galanya daripada Nabi. Hak Nabi buat tu semua jadi panduan kepada kita. Nabi tidak bisu, tapi dia guna bahasa tu isyarat. Menunjukkan segala perkara ni tidak semesti dengan sebut. Isyarat kepada dah. Isyarat kepada dah. Yang kelima, pemimpin, pemerintah atau hakim harus mencadangkan sesuatu jalan penyelesaian kepada dua pihak yang bertengkar. Jadi pemerintah kalau orang bala, dia kena selesaikan. Ikutlah apa cara pun. Ini terpulang kepada kebijaksanaan dia. Seperti mana Nabi SAW sini, dia boleh jadi kira-kiranya dia dengar dah. Kawan tu kata tak ada. Misalnya kita kata kalau 200 tadi, 100 ada lah. Kalau kamu buat ganda pun aku tak boleh beri dia, 100 je ada. Kalau nak sini selalu 100. Kalau nak 200 juga pun balik pun tak boleh juga, tak ada juga pitih lagi. Boleh jadi Nabi dengar. Jadi cara penyelesaiannya kalau nak selalu, itulah caranya. Kalau tidak tak sudah, tak suk lah. Kau gegang lama-lama mana boleh jadi gocor dalam masjid tu. Itu tak boleh lah kalau sampai ke peringkat tu. Jadi dia boleh sepatutnya mencadangkan satu jalan penyelesaian. Tak boleh lek gitu. Bermakna dalam Islam ni dia penting sangat ada pemerintah, ada ketua. Sebab apa? Dia boleh menyelesaikan masalah. Kalau tidak, kalau tak terima orang tu sebagai ketua, orang tu sebagai pemimpin, siapa hak kita nak dengar? Dengan sebab itu ada benda-benda ni diterima. Yang keenam, hadis ini merupakan dalil bagi keabsahan
as-sulhu 'ala al-iqrar. Yang ditolak ansur dalam kes pengakuan terdakwa. Ia adalah suatu tolak ansur yang diterima oleh semua ulama. Dia panggil, kalau dalam kitab fiqh, dia ada suluh ni, dia terbagi kepada 3. Suluh ni makna perdamaian, tolak ansur, perbincangan supaya selesai masalah. Itu dia ada satu bab. Jadi semua ni dalam fiqh, dalam gapo pun dia mari daripada Nabi juga. Tak boleh kita kalau bala tak ada jalan penyelesaian, tak ada tolak ansur, mesti kena ada lagu mana tolak ansur. Tu bicara panjang lah dalam kitab-kitabnya, bicara panjang lah. Jadi Imam Bukhari nak royak di sini salah satu kaedah yang dipakai oleh ulama, iaitu as-sulh 'ala al-iqrar. Itu sah, boleh dipakai. Sulh 'ala al-iqrar ni lagu mana? Tolak ansur mana? Berdasar dalam kes pengakuan terdakwa, berdasarkan terdakwa, orang yang kena dakwa tu dia mengaku. Misalnya dalam cerita ni, Ka'ab mendakwa Ibnu Abi Hadrat tu buta dengan dia. Katakanlah 200. Dia dakwa kawan tu ada buta dengan dia. Kawan tu pun tak terima bayar, tak ada pitih. Tapi betul saya ada buta dengan awak, tapi saya tak ada pitih nak bayar lah. Dia mengaku lah tu. Dia mengaku, betul saya ada buta dengan awak, tapi loan ni saya tak ada bayar. Kalau awak duk tekan-tekan sangat pun, sini kan nak bayar sini selalu 100 ya kalau ada pun. Dia terima. Hak 200 pun dia terima. Cuma dia kata kalau nak selalu sini lalu 100 ada, lebih pada tu tak ada dah saya. Itu orang panggil suluh 'ala iqrar. Dia mengaku. Orang yang didakwa tu orang panggil mudda'a alaih, terdakwa. Dia mengaku apa yang didakwa oleh pihak ni, pihak Ka'ab ni. Dia mengaku dia ada buta. Dalam keadaan ni tak sudah sepakat kata tadi lah. Kalau hak dia boleh beri hanya 100 ya situ. Jadi kalau nak suruh selesai, dia kena ada satu pihak lain, ataupun sama dia tidak semesti ada pihak lain. Tak apalah, kalau mu ada 100 aku nak learn ni sebab perlu learn ni, beri 100 lah, 100 lagi tu aku maaf lah, dia sedekah lah. Tak apa, baru selesai. Kalau dua pihak tu tak boleh, ada pihak lain. Sure kan, ginilah, buat gini. Kalau tidak buat gini tak sudah, nyayalah ke dia. Jadi dia pun terima, tak apalah, potong separuh pun tak apa. Jadi hak separuh yang dipotong ataupun dikurangkan itu orang panggil hatitah atau wadhi'ah, kurang. Jadi dia kurang hak separuh tu jadi gapo? Jadi sebagai gapo? Sebagai sedekah. Sebagai sedekah lah, ibrak ataupun ibrak, pelepasan hutang orang panggil. Pelepasan separuh hutang, bukan semua. Ada kalanya orang pelepas semua. Dah susah, tak apalah, saya kira tak apalah, maaf lah, tak payah-payah. Itu lepas semua orang panggil. Ni tak lepas separuh. Jadi suluh ni, berdamai ni, tolak ansur ni atas dasar terdakwa tu mengaku dia memang berhutang, tapi dia tak boleh bayar. Dia sebanyak tu, hak penuh, tapi kalau separuh dia boleh bayar. Kawan ni setuju. Setuju tu tak apa. Tidak kata hak ni yang didakwa ni, terdakwa ni makan pitih orang. Tak. Sebab kawan tu sudah lepas dah, sah lah, boleh. Lagu tu tidak kata kalau kita minta 200 atau 2,000 mesti kena bayar sebanyak tu. Tak mesti. Kalau tu apa dia tu ataupun orang yang memberi hutang tu dia maafkan sebanyak-banyak mana, itu tak apa lah. Tidak kata kita ambil pitih orang ataupun makan pitih orang. Begitu juga kita tengok dalam bank ataupun sekarang ni institusi keuangan kan, dia kalau bayar cepat dia kata kurang. Kurang. Itu orang panggil hatitah lah. Kaedah ni lah dia pakai, wadhi'ah. Tapi kalau bayar mengikut jangka masa yang maklum, boleh jadi banyak lagi. Sebanyak-banyak mana ikutlah. Tapi kalau bayar cepat, selesai cepat, boleh kurang. Dia kurang. Ni
Dan kita pun ngaku memang kita buta dengan dia. Itu suluh alal iqrar. Itu orang panggil suluh lah tu, termasuk dalam bab ni. Jadi suluh itu sah mengikut Islam. Orang panggil suluh alal iqrar. Ni semua ulama terima. Ada dua lagi suluh, iaitu suluh alal inkar dan suluh ala sukut. Ni kaedah fiqh ni. Kaedah fiqh. Jadi orang duduk nego, duduk gapo, duduk berurusan hutan piutang apa, ni muamalah. Fiqh muamalah. Suluh alal inkar. Ni Imam Syafi'i, Ibnu Hazm, Ibnu Abi Layla tak sepakat. Tapi tiga lagi imam besar pakat. Boleh juga. Dia kata suluh alal inkar ni lagu mana? Katakanlah ni pihak A ni dakwa pihak B, dia ni ada buta dengan saya. Kawan tu kata ada bila? Dia nafi. Dia nafi. Dia nafi dia buta. Lepas tu nak kan? Tak, kata dia. Awak memang buta dengan saya. Tak, kata dia. Bila buta? Kalau awak memang tidak buta, awak bersumpah. Gitu. Kalau sama dia apa begitu juga. Atau kata utama kalau depan hakim. Cara mahkamah lah ni. Naik mahkamah. Hakim akan nampak gayanya dia dakwa gitu. Ni kes muamalah, bukan dakwa orang berzina, kau liwat, kau lain. Hak tu dakwa lain besar tu, hak tu. Ni dakwa masalah fitih ya. Hak ni lain. Dia ni tidak besar, boleh dakwa gitu. Lepas tu apalagi kalau dia kata hakim kata mana bukti? Sebab mengikut kaedahnya Nabi raya ada al-bayyinatu 'alal mudda'i wal yaminu 'ala man ankara. Bukti kena dikemukakan oleh pendakwa, dan terdakwa kena bersumpah untuk melepaskan diri dia. Jadi sekarang ni mana? Jadi dia orang yang mendakwa tu dia tidak kena sumpah dia dulu dah. Orang yang kena dakwa tu kena sumpahnya. Hak mendakwa tu tidak, dia perlu kemukakan bukti saja. Bukti. Misalnya kata ni resip. Tak, dia tak seterima. Resip tu orang boleh buat. Nah, mu buat diri dia. Misalnya kita kata dah, dia tak seterima. Jadi hakim kata, lagu mana? Dia ada bukti. Kalau kamu tak seterima juga, kamu sumpahlah. Dia tak sumpah. Bila dia tak sumpah tu nak agat. Itu benda. Bila tak sumpah. Sebab apa? Orang Islam ni berat sumpah-sumpah ni. Bukan buat main-main ni. Bukan boleh buat sah. Sumpah-sumpah ni. Tengok, banyak berlaku lagu ni. Dia tak sumpah. Sebab apa? Sumpah tu berat. Mana tahu takut dia terlupa ke, dia tersalah ke, dia salah faham ke, memang sungguh ada kawan tu dakwa tu. Tapi nak bersumpah ni berat. Ada kalau tak siap sumpah, hakim kata, misalnya hakim kata hak dia dakwa 100, katakanlah awak bayar 50. Lagu mana? Kalau dia bayar 50 awak nak? Dia tanya. Atau 50 pun tak apalah, kata dia, supaya basah ni lama mana nak. Misalnya kita kata, dia kata 50 pun tak apalah, supaya basah. Saya tak cakap dah main dengan dia ni dah. Jadi kawan tu, kerana dia tak bersumpah, dia kena bayar. Mungkin dia betul, hak terdakwa tu betul, dia tak ada hutang apa-apa pun. Jadi dia kurban lah sebahagian daripada hak dia tu, pitih dia tu, pasal nak mengelak daripada sumpah. Imam Syafi'i tak seterima. Dia kata kalau betul hak kawan tu, dia tak payah sumpah. Memang hak dia. Kawan tu makan hak dia lah. Kalau tidak betul dia dakwa tu, bermakna kalau kawan tu bui piti separuh pun, dia ambil hak haram. Imam Syafi'i kata tak boleh, kata dia lagu tu. Tetapi 3 imam lagi kata boleh. Sebab itu salah satu jalan penyelesaian. Dan dia terima. Dan dia terima. Begitulah cara nak menyelesaikan masalah. Kadang-kadang pitih tu perlu kena keluar. Pitih kena keluar. Ada satu cerita, cerita betul lah, cerita betul. Ni banyak berlaku. Benda-benda suluh ni penting. Suluh ni luar.
Suluh Hudaibiyah tu suluh juga, Suluh Hudaibiyah, perdamaian ataupun tolak ansur semasa di Hudaibiyah. Pergi dah pakai ihram gapo dah Nabi dengan sahabat-sahabatnya nak pergi buat umrah pada tahun yang ke-6 Hijrah. Orang-orang kafir Quraisy yang memerintah, yang menguasai Mekah pada ketika itu tak bui, tak benar akan pergi. Jadi marahlah setengah-setengah sahabat ni, lagu mana lagu ni, nak bergaduh lah kira-kira. Lepas tu berlakulah suluh, orang panggil perjanjian damai. Damai lagu mana? Dia kata tahun ni tak usah pergi lagi, muka dia berkuasa. Kalau kamu nak pergi pun boleh tahun depan. Dia kata tahun depan. Itu pun dengan syarat gini-gini. Nabi pun terima. Kalau tidak jadi balah lah, menunjukkan Islam ni tak sah. Kalau boleh balah tumpah darah ni, kalau boleh elak, elak lah. Nabi sendiri pun tidak kerah. Tak apalah, dah berkuasa lagi. Jadi kita nak mana, terima lah. Jadi masing-masing pecah lah ihram gapo tu, dan kurbankanlah binatang di tengah jalan. Itu orang panggil hukum muhsar, dalam bab haji umrah tu. Hukum orang yang tertahan, tak sampai ke Mekah, tak boleh nak sampai sana kerana ada halangan. Tak apalah. Jadi pada tahun yang ke-7 dia pergi. Itu tolak ansur, suluh lah. Hak cerita tadi, hak kita kata cerita betul tadi, ada berlaku, pernah berlaku. Dia berlaku lagu mana? Satu orang itu nak menikah dengan satu orang lagi. Biasalah tempat kita ni kan. Bila menikah tu lama lagi nak itu, dia sudah buat kak dah. Panggil lah, manggil. Jadi mari habis hadap beranak. Sebanyak mana dah buat kak. Tiba-tiba sampai bila siapa dekat dah nak menikah, ya kawan dia tak jadi pula. Katakanlah lelaki atau perempuan, tapi dalam cerita ni lelaki lah tak jadi, kerana sebab-sebab sendiri dia lah, sebab-sebab peribadi dia tak jadi nak nikah. Jadi lagu mana? Pihak ni sudah segala-galanya siap. Jadi nyaya lah nak nikah dengan siapa? Tiba-tiba ni dah. Tiba-tiba dah selama mana duduk kira dah. Jadi kira mari, di situ suluh. Nak cerita peranan suluh ni besar, di mana-mana pun ada guna. Cuma kita tak tahu suluh ni bentuk apa, seluah mana boleh, lagu ni boleh ke tidak. Tu je benarnya. Jadi bila bincang-bincang, pihak lelaki hak tolak tadi, tak jadi sini, dia kata bukan sebab apa, bukan sebab tak kenal sebab apa, tapi sebab peribadi dia ada masalah dia lah. Ginilah perbelanjaan hak nak menikah, hak panggil-panggil tu orang tu, nak sebelah lembu, kau nak gapo kau saya bayar. Selesai. Pihak perempuan apa kata? Pasal dia nak cari kita kata menantu. Senang nak cari. Kalau dalam masa seminggu boleh cari. Payuh tu. Lepas tu banyak perkara lah yang dia tanggungnya. Satu, malu lagi. Lepas tu tak jadi. Lepas tu nak cari, tiba-tiba payah. Jadi dah dia buat gitu, suka-kurangnya kira-kiranya kalau baik apa, baik awal sajalah. Cuma senyap-senyap bisik sebenarnya. Tak ada ni pengantin ni dah. Sebelah pihak jadi pura-pura lah, macam pura-pura nak ada. Jamu saja. Jadi kawan tu tanggung. Bila tanggung, pihak perempuan tu kira boleh terima lah, nak mana. Dah ada masalah, ada halangan, tapi kira dia mau cuba pahadah lagi tu. Itu pun salah satu cara juga suluh orang panggil. Tolak ansur. Jadi hak-hak yang menyebabkan jadi tak jadi tu, dia sepatutnya kena berkorban. Jangan menyusahkan orang bertindih-tindih. Tapi kebetulan cerita tu nyada jodoh dia tu, orang lain sanggup. Memang hak tu nak pada, memang dulu pun nak juga dah. Cuma tak boleh ke dia, tak ada. Wak kau tu tak kedai tu dia ya nak jadi suami kawan ni. Jadi sungguh. Orang sanggup. Selesai tak ada gapo sedang molek. Orang jauh-jauh tak tahu gapo siapa dia pengantin. Hak sebenarnya, hak asalnya jadilah. Jadi bila jadi tu tak apalah, bahagia sampai le ni tak ada gapo. Itu cerita. Jadi suluh ni banyak bentuk, banyak macam.
Yang pentingnya kita kena tahu benda ni. Kalau jadi pemimpin ke apa terutamanya, dia kena tahu. Kalau tidak, tak boleh selesai jadi balah, jadi masa muka, jadi terkilan. Ni kalau tidak, selesai lah. Tu selesai, lupa lah cerita tu nak mana dia, setakat tu je. Pernah berlaku. Jadi suluh ala sukut lagi. Suluh ala sukut ni tolak ansur atas dasar orang tu dia dakwa, kamu ada hutang dengan aku, bayar lah. Dia senyap. Dia mengaku pun tidak, nafi pun tidak. Sukut. Lagu mana? Jadi hal ni pun kalau mengikut jumhur ulama boleh pakai. Tapi Imam Syafi'i tak sepakat. Ibnu Hazm, hak mazhab Zahiri tu tak sepakat. Dia kata tak betul ni. Tidak semesti. Kita tak boleh kata kalau orang dia ni makna dia mengaku. Kita tak boleh kata juga orang dia ni dia nafi. Tak jelas. Jadi dia tak sah. Jadi benda ni benda khilaf lah. Tetapi suluh alal iqrar, hak kita duduk bincang ni, semua terima. Dalam kes ni hak berlaku, Ibnu Abi Hadrat tu dia terima, dia berhutang. Cuma dia tak boleh bayar dengan penuh. Mungkin ketika tu tak ada duit. Gitu ya. Suluh alal iqrar ni Imam Syafi'i siapa pun terima berlaku. Yang ketujuh, keharusan tidak berpisah dari penghutang sebagai tekanan terhadapnya supaya membayar hutang. Jadi kita tak boleh kuana. Katakanlah dia pergi kedah, kita pergi kedah dia. Dia pergi dalam masjid, kita masuk dalam masjid pula. Dia nampak sama muka kita dah. Pergi ke jamban, turut ke jamban. Tak boleh. Dia ni pasal lari ni. Kena dah berapa kali dah. Misalnya kita kata boleh buat lagu tu. Dia naik atas masjid pula, kita pergi atas masjid pula. Dia balik rumah, kita pergi rumah dia. Serabut perut juga lagu tu kan. Yang sebini ni tanya, apa kan ni? Bila serabut tu, kadang-kadang manusia ni bila serabut dia bui. Kalau tak sampai mereka tu, dia tak bui. Ada juga orang pasal itu. Boleh. Dari segi hukum Islamnya boleh. Contohnya di sini, Ka'ab bin Malik ni dia turut tak lepas. Dalam masjid baru ni kita baca tak lepas. Yang ke-8, memujuk pihak yang berhak supaya pemiutang seperti pemiutang supaya bertolak ansur. Boleh pujuk. Kita boleh pujuk. Tidak salah pujuk lagu tu, walaupun mengurangkan hak dia. Mu tahu pujuk je, bukan pitihmu yang aku kata dia dah. Boleh jadi dia kata begitu kalau saya dia. Kalau hakim, dia boleh kata pujuk. Sialah ke dia. Ni yang kata dia tak ada pitih. Boleh pujuk supaya kurangkan hak dia tu. Ikutlah pemiutang ke ataupun siapa-siapa pun. Dalam muamalah ni boleh kita pujuk gitu. Sebab seseorang itu boleh dia memberikan hak dia kepada orang lain. Yang ke-9, mendamaikan dua pihak yang bertengkar atau berkelahi dengan cara yang bijaksana. Cara yang bijaksana tu bergantung kepada keadaan lah. Macam di sini Nabi SAW nampak cara yang betulnya gitu. Sebab Ka'ab ni dia orang kaya. Jadi kalau berkurang 100 tu tak ada apa dah. Daripada duduk gagal dia berdosa pula atas masjid. Sebab itulah bila Nabi SAW panggil dia tu, dia menyahut, saya wahai Rasulullah. Nabi pun isyarat suruh kurang separuh, lagu itulah saya akan buat. Dia ni orang kaya. Dia ni termasuk salah seorang sahabat hak masuk dalam Quran ni. 3 orang hak ketinggalan tak pergi ikut serta perang bersama Nabi. Wa ala thalathatil ladzina khulifu. Thalathah tu 3 orang tu salah satunya dia. Dia sendiri dalam Bukhari ni sendiri. Dulu kita sudah jumpa dah sebahagiannya. Sebab Imam Bukhari akan sebut banyak kali lagi di tempat, terutamanya di tempat yang berkenaan. Jadi dia tak pergi. Dia kata kalau nak kira dia paling senang pada masa tu. Sebab apa jadi tak pergi? Pasal orang senang kan?
Dia tengok buah-buah nampak ada putih dah. Jadi menarik hati dia lah. Kalau boleh tak, nak dah tengok buah tu masuk. Itu bendanya. Nak tengok buah dia tu masuk. Siapa? Sebab apa? Sebab nak masuk dah. Jadi tak jadi gigalik dengan hak tu. Padahal dia paling senang, kata dia, pada masa tu. Jadi dia ni orang kaya. Orang kaya. Tetapi walaupun dia salah gitu, dia kecek betul. Nabi tanya dia, apa tak pergi? Apa dia kelik tu? Dia pun ayat betul. Ramai lagi orang lain tak pergi pun, kecap lauk. Tapi dia ni, Nabi kata dia ayat betul. Nabi kata bila dia kata dia sebenarnya memang nak pergi dah, tapi gini-gini berlaku, galik lah. Sebenarnya bukan kerana tidak sayang kepada Allah dan Rasul, bukan kerana ingkar Allah. Nabi kata dia ni, hak ni kecap betul. Nabi kata, Nabi tahulah kecap betul. Tapi Nabi tak boleh kecap dengan dia lama lah, sebulan lebih, hampir 2 bulan tak boleh kecek. Kalau dia boleh salah, jangan jawab. Jadi susah lah, dia sedih. Pergi semaya pun ada orang tak paling ke dia. Gitu hukuman ni. Berat jadi sahabat ni pun. Berat jadi sahabat. Lama 2-3 orang tu sedih. Duduk di rumah dia, duduk jerit. Tapi akhirnya Allah SWT turun dalam Quran tu juga. Tuhan terima taubat dia. Tuhan terima. Orang pergi royak ke dia tu tak suka, tak kira, terima taubat. Lepas tu dia nak menebuhkan dosa dia tu, walaupun terima taubat dah, dia kata dia nak pergi sedekah sebanyak mana harta dia nak pergi. Ni Ka'ab ni cerita dia. Walaupun nampak tak betul dia satu peringkat, dan berapa lama orang tidak kecek dengan dia, tak berurusan dengan dia, boikot lah kita kata. Tetapi Allah SWT sendiri menurunkan Al-Quran, menyatakan dia diampun. Jadi kita tak boleh dan nak kata gapo adalah dia tak boleh. Dia tak molek. Sebab tu Ka'ab ni orang terima baik. Sebab apa? Sebab dalam Quran sendiri terima. Bukan senang. Kita doa setara mana pun dah. Pasal pun kita kata doa dah, tak tentu lagi tu hatimu. Kita nak tahu mana. Tapi dia tu dah Tuhan istihad dalam Quran, orang baca sampai kiamat. Ya Tuhan terima taubat. Mana taubat sungguh. Taubat sungguh. Tuhan terima. Jadi tak ada hak dah orang lain nak pertikai, nak kata ganda-ganda. Tak ada. Dia ni termasuk dalam sahabat hak tu. Yang ke-9, mendamaikan dua pihak yang bertengkar atau berkelahi dengan cara yang bijaksana. Baca dah. Yang ke-10, tidak mengapa menerima pujukan seseorang jika ia tidak mendorong ke arah maksiat. Jadi orang yang dipujuk pula kena tengok orang pujuk tu pujuk ke apa. Kalau pujuk ke arah memaafkan orang, melepaskan tanggungan orang, menyenangkan orang, terima pujuk lagu tu tak apa, molek baru. Macam sini Ka'ab dia terima pujukan Nabi tu. Daripada hadis ni berapa banyak pengajaran kita dapat. Jadi kalau pujuk, pujuk suruh pergi ngaji, molek tu, malah ngaji. Katakanlah malah ngaji. Ya si ayah ni cakap royak tak dengar dah. Suruhlah siapa-siapa pujuk ni. Ataupun suruh kaunseling, kau ikutlah, dengan cara bayar ke dengan cara apa, pujuk ke arah yang molek, tak apa. Tapi pujuk ke arah yang tidak molek, misalnya pujuk biar dia cerah, tak boleh kalau tak ada sebab nasabah. Kalau orang duduk molek-molek, pujuk biar dia cerah, tak boleh. Lepas tu ikut syaitan tu, syaitan paling suka kalau orang cerah, paling suka. Ketua dia duduk dalam laut, dalam hadis dalam hadis ada cerita ketua dia duduk dalam laut. Tiap-tiap hari kumpulan mari jumpa dengan dia kata mau buat ke apa ni. Orang dia tak tahu, tak suka mana. Tapi kalau ada orang royak, dia menyebabkan dia jadi cerah orang. Kata dia mau buat kerja besar hari ni. Sukalah dia. Situlah kita tahu syaitan ni suka memecah belahkan orang. Dia suka. Kira kejayaan besar.
Jadi kita nak pujuk tu bermakna kita duduk alik tu, kita duduk alik syaitan. Kalau tak ada sebab. Tapi kalau ada sebab, tak apa. Misalnya Abu Bakar pujuk anak dia, bahkan bukan pujuk, suruh anak dia cerai bini dia. Bukan kesalahan apa sangat bini dia, tak ada gapo bini anak dia tu nama Abdullah anak dia. Sebabnya lepas pasal bini dia tu comel. Ni penyakit juga ni. Kepada orang lelaki atau sebaliknya perempuan, ada sesuatu yang menarik lah. Ada setengah orang tu kebun yang menarik dia, ada setengah orang tu bani macam-macam. Jadi anak saya nak Abu Bakar tu jadi kurang, lambat sikit, liak lah orang kata nak pergi perang. Lepas pada nikah dia Abu Bakar pun kata kalau lagu ni mu cerak dia. Dia tanya Nabi tu, Nabi tak kata apa. Siapa setara tu? Bukan senang lah sahabat ni, bukan senang. Cerak. Bila cerai bukan kau jadi perang, kau tak jadi. Cerita dia ni. Cerita dia kau tak jadi. Abu Bakar pergi jumpa dengan Nabi pula. Oh ya. Beginilah. Jadi saya bagi cadangan. Kamu pujuk dia, boleh klik balik, tapi dengan syarat. Jangan ganggulah kerja agama. Jangan terganggu dengan sebab tu kerja agama. Anak dia pun tak apalah. Tak apa, terima. Jadi hari pujuk belaka lah ni, ada berlaku pujuk memujuk ni di sini ni. Ni pujuk ni pujuk ni. Bila begitu anak dia memang pergi perang mati syahid. Tu anak saya Abu Bakar namanya Abdullah. Jadi bini dia tu siapa dia? Namanya Atikah. Bini dia memang di kalangan sahabat seorang yang terkenal, comel. Bila dia mati, orang besar menikah dengan dia. Sayyidina Umar menikah dengan dia. Itu bini dia. Zubair bin Awam, suami dia tu ahli syurga saja. Akhir sekali sama Sayyidina Ali, bila dia jadi janda pula, Sayyidina Ali nak melamar dia. Dia kata tak usah lah, saya takut orang mati pula dengan sebab dia. Dia kata ada tanda gapo, tak usah itu suami mati semua. Mati sebelum pada dia. Mati sebelum pada dia. Dia tak usah lah, tak usah lah, kata dia. Sayyidina Ali mati juga. Dia sampai itu bukan, mati juga. Kena bunuh kau orang juga. Yang ke-11, keharusan memasang langsir di jendela atau di pintu rumah. Langsir pintu rumah Nabi SAW pada ketika peristiwa di atas berlaku ialah yang terbelah di bahagian tengahnya. Orang panggil sajfun atau sijfun. Kalau langsir hak terbelah tengah tu orang panggil sajfun. Dia guna dalam hadis ni perkataan sajfun lah. Sajfun ini hanya langsir hak terbelah tengah. Orang tak kata sajfun kalau tak terbelah tengah. Menunjukkan langsir ni ada macam-macam lah kan. Sebab pada ketika yang lain kita tengok langsir dia tu disebut tidak sajfun, menunjukkan dia ada tukar langsir juga rumah dia. Jadi tidak salah lah kita kata kalau nak tukar langsir pun, dia kata dunia dia tu tukar langsir. Tapi kalau lebih-lebih tu dah tak sah juga. Kalau ada ketika-ketika sempena gapo-gapo, tak apa. Ataupun tak ada sebenarnya apa-apa, kita memang nak pakai lebih menutup rumah kita tu untuk menjaga aurat orang dalam rumah, ya tak apa. Tidak kata Nabi ni dah kata zahid tak ada langsung benda-benda lagu tu. Tidak gitu. Dia ada juga langsir rumah dia tu. Jadi kita boleh tahulah sini rumah dia tu ada langsir. Langsirnya lagu ni. Jadi masalah pakaian, perhiasan ni, ada fashion dia, kita ikut fashion tak salah. Jadi kalau orang pakai baju belah sini misalnya, ikut dia lah. Dia nak pakai belah sini lah, ikut dia. Nak belah alik ni kau dah ikut dia. Nak belah alik belakang, ada Nabi pakai baju belah alik belakang. Bukan dia tak boleh pakai, dia pakai. Baju hak ketak, siapa nak sisi pun tak boleh. Lengan dia payah, dia pakai juga. Tidak kata Nabi SAW ni satu pakaian dia. Tidak gitu. Kita pun boleh juga gitu. Boleh, tidak salah. Yang ke-12, kepatuhan dan kesayangan luar biasa para sahabat
radhiyallahu anhum terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuba kita tengok dalam hadis ni kan. Dalam hadis ni kalau kita tengok muka surat 520 tu. Kita baca terjemahan dia. Bila jadi derah suara tu, baginda sallallahu alaihi wasallam pun keluar dengan menyingkapkan tabir pintu rumahnya. Lalu berseru, wahai Ka'ab. Wahai Ka'ab. Jawab Ka'ab, ya saya wahai Rasulullah. Jadi kita terjemah labbaika ya Rasulullah. Labbaika tu ya saya wahai Rasulullah. Dia kadang-kadang orang jawab ni kan, cara jawab ya saja dah, atau wah saja dah. Ya ikutlah. Kalau tu kasar sikit kan. Tapi kalau hak halus lagi, ya saya. Ya saya wahai Rasulullah. Jadi sebab labbaika itu dia perkataan yang menunjukkan dua. Kalau kita ambil kira bahasa Arab asal dia menunjukkan dua. Bila labbai, hak itulah jadi lebay. Lebay itu maknanya orang yang patuh. Dia daripada labbaik ni. Tok lebay itu daripada labbai ni lah. Labbaik maknanya patuh, menurut, ikut, taat. Labbaik, saya patuh, saya terima suruhan engkau, bukan sekali tapi dua kali. Jadi bila dua kali, ya sekali, saya dua lah. Boleh masuk situ. Ya saya wahai Rasulullah. Jadi sesuai dengan bahasa kita. Tapi bahasa kita tak guna labbaik lagu tu. Asal maknanya, ya saya menyahut seruanmu dengan menjunjung perintahmu. Gitu maksud. Kalau labbaik ni halus, dia lebih daripada na'am. Kerja na'am ya gitu ya. Tapi kalau labbaik ni halus lagi. Tengok dia beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. Ya saya wahai Rasulullah. Berkata Rasulullah kepadanya, kurangkanlah hutangmu itu. Dengan isyarat. Kata Ka'ab, baiklah wahai Rasulullah, begitulah akan saya lakukan. Tengok, patuh ni, ikut. Nabi kata begitu-gitu. Sebab itu dia berjaya. Termasuk dalam generasi yang paling berjaya. Sebab apa? Taat kepada pemimpin yang betul. Pemimpin tu betul, lepas tu taat penuh. Kalau pemimpin betul pun, pengikut tak betul, tak lagi juga. Pengikut lemah kok. Atau pemimpin tak betul, hak di bawah ni betul, tak jadi juga. Yang ke-13, pemiutang digalakkan memotong sebahagian daripada hutangnya jika penghutang berada dalam kesusahan. Yang Nabi suruh potong, suruh kurang tu buat apa? Sebab dia ikut perintah Allah lah. Jadi hak dalam Qurannya apa dia? Arahan. Wa in kana dhu usratin fanaziratun ila maisarah. Kalau orang yang buta itu dalam kesusahan, tunggulah sampai dia senang. Itu arahan. Itu arahan. Wa an tasaddaqu khairul lakum. Tapi kalau kamu bersedekah, ini menunjukkan kalau potong kurang tu dia berupa sedekah, dia jadi sedekah, itu lebih baik kepada kamu. Itu anjuran Quran. Kalau tak saya tunggu, kamu tak boleh tunggu, kamu perlu PT tu selalu lah ni, terdesak sangat kamu, tapi tak dapat sepenuhnya, dapat separuh misalnya, ataupun 2/3 ke, ikutlah, kita kata sebanyak-banyak mana sebahagian daripadanya kamu sedekah, itu lebih baik lagi. Itu caranya. Jadi Nabi buat gitu, suruh gitu, dia tidak daripada dia sendiri, dia ada landasan dia, ada tempat rujukan. Itulah benda. Dan kita tahulah hak pemiutang, orang yang memberi hutang tu potong atau kurangkan, dia jadi gap, dia jadi sedekah. Dalam Quran sebut tadi sebagai sedekah. Salah satu cara sedekah ni tidak semestinya daripada awal lagi dia nak sedekah, dengan dia ikut cadangan seseorang tu supaya kurang. Jadi hak kurang tu dia boleh pahala sebagai apa? Sebagai sedekah. Kalau kita bermuamalah biasa ni, tak ada pahala gapo, tak ada pahala gapo. Moga hak tu boleh pitih, hak ni boleh bagai dia, tak ada gapo. Cuma dengan niat kita untuk mencari hak halal dengan cara yang betul, tu ialah boleh pahala.
pahala tukar barang tu tak ada gapo. Tu. Kalau ada, saat ni sedekah. Ada pahala lebih lah situ. Dalam kesusahan kena tangguh, bagilah tempoh kepada dia. Tapi ialah seperti kita kata tadi lah, kadang-kadang tidak begitu kan. Kadang-kadang tidak begitu. Waktu cara orang 10 tahun tak payah lagi. 10 tahun tak payah lagi. Senang dia nya. Tukar kereta semacam. Tukar kereta kat beli rumah situ bunyi hutang tak payah. Ada juga lagu tu. Jadi oleh kerana ada lagu-lagu tu lah, jadi ada hukum ni. Ada hukum ni. Siapa dia kata matlul ghani zulmun, dolak dalik orang yang senang, orang yang kaya tu zalim, satu kezaliman. Jadi mahkamah ataupun kehakiman ni ada ni untuk bagi hak kepada orang yang berhak supaya tidak berlaku kezaliman. Jadi nyayo juga. Kalau tidak kita kata, tapi andai yang belaka. Kita kata kalau pitih tu ada dengan dia boleh buat modal, boleh jadi kaya raya dia dengan sebab tu. Boleh jadi. Boleh jadi juga kalau dia ambil kena curi habis. Setelah dia ambil, kawan tu bayar. Kalau duduk dengan kawan tu, selamat pitih dia. Sebab orang ropok tu rumah dia, bukan rumah kawan tu. Habis saja. Jadi tidak semestinya kita kata kalau ambil selalu itu lebih baik untuk kita. Mungkin dalam perkiraan kita. Dalam perkiraan kita. Sebab tengok contoh-contoh perniagaan kita lain, dengan sebab bertambah modal tu jadi berjaya. Kita dapat untung banyak. Kalau tambah dengan orang ni lagi, kira-kiranya gitulah. Kira-kiranya benda tak pasti berlaku lagi. Tak pasti berlaku lagi. Tapi ada hukum lah dari segi agama ni. Ada hukum. Tidak kata orang ni teraniaya. Begitulah juga dikata kalau dalam bab riba tu, fa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimun wa la tuzlamun. Kalau kamu bertaubat, bukan tak boleh langsung pitih kamu tu daripada riba lah. Katakanlah kita bermuamalah dengan riba dulu. Bila kita bertaubat taksir, bukan makna kita tak boleh langsung pitih kita tu. Falakum ru'usu amwalikum, hak kamu, hak asal tu kamu berhak dapat. Tidak kata dah kita berurusan atau kita hak asal tu dengan riba, jadi hak asal pun tak boleh ambil juga, jadi cemar. Tak. Falakum ru'usu amwalikum, kamu boleh ambil balik hak asal, jangan hak lebih tu. Hak bunga tu tak boleh. Ambil hak asal tu boleh. Sebab apa? Alasannya la tazlimun wa la tuzlamun. Kalau kamu dalam keadaan lagu tu kamu tidak buat nyaya kau orang, kamu juga tidak teraniaya. Kalau kita tak boleh ambil langsung, nyaya kita. Tapi kalau ambil lebih dengan bunga, nyaya orang. Islam tak sah lagu tu. Buat nyaya kau orang pun tak sah, kita teraniaya pun tak sah. Jadi cara lagu mana? Ambil hak asal. Cuma sekarang ni masalahnya, kalau kita berurusan dengan bank atau dengan apa-apa institusi riba ni, kalau kita tinggal situ tak ambil dah. Bukan masalah ambil kau kan dah. Kau kemah lah. Oh dia tu. PT boleh ke dia? Boleh kau bank, tak ada masalah. Hak semoleknya kita ambil juga. Tapi ambil bukan untuk guna untuk peribadi kita. Gunalah. Kalau kita suka kata pengganas pula dah. Sungguh orang Palestin cuba fikir orang dengan peluru berpandu, dia pekong batu, mana nak gerak nak lawan nak. Piti hak sana ambil buat berdil-berdil, buat peluru berpandu, biar kena pokok dia, baru jalan. Tu betul. Bukan guna untuk kita, guna untuk umat. Berapa ramai umat perlu. Kita kebetulan senang lah ni ialah orang lain susah. Ada ketikanya kita susah. Hak masa lepas dan masa akan datang pun kita tak tahu. Itu caranya. Lebih baik setengah-setengah orang dia kata buat jamban saja. Banyak benar jamban lagu tu dah. Apa sini ada jamban dah? Banyak tak jamban dah. Banyak lagi keperluan dia tidak boleh untuk jamban saja. Hak tak boleh untuk kita sendiri ni tak boleh.
Apabila berlaku sistem riba tu, ada orang yang teraniaya. Hak teraniaya tu kita balik kepada tuan dia lah, kepada orang yang berhak. Tak apa lah tu. Tak apa. Benda kotor ni kotor kepada orang. Ada kalanya dia najis ke, haram ke. Bukan haram li nafsi, tapi haram li ghairi. Haram li ghairi. Banyak perkara hak lagu ni kan. Kepada kita benda tu hak dalam tu siapa tu. Kita tak agama nak makan kepada kita. Bahkan agama pun kata haram. Apanya benda hak busuk makan ke apa. Tapi kepada ulat halal. Ulat. Kepada binatang-binatang, kucing, kau gapo, kau anjing, kau pergi situ, itulah bahagia dia. Kepada dia bermolek baru. Hak busuk tu lalat tu dah bermolek baru. Tuhan buat dah. Tapi kepada kita tak boleh. Tak sah kita. Begitulah juga hak kata Nabi kata zakat ni kotor kepada kita, ahlul bait, keluarga dia. Bukan makna orang duduk makan tu makan hak kotor. Kepada dia tidak kotor. Kepada Nabi dan keluarga dia tu kotor. Dan moga haram kepada dia jadi kotor lah. Bukan benda tu sendiri tu. Tak ada bau gapo-gapo makan nasi lauk tu dah. Nasi buku tu. Sepatutnya kenyang, sepatutnya ya. Jadi haram ni haram kepada orang ni. Supaya kalau haram kepada kita. Kepada orang lain tak boleh. Tapi nak buih makan kepada orang lain tak sedap juga kalau dia tahu dah. Hak moleknya sadilah kita kata. Senjata tu tak ada makan. Guna Guna abdi musuh. Hak tu moleknya. Dalam keadaan sekarang berapa banyak orang Islam di mana-mana. Lepas tu kita kata nak pergi lagu mana? Kira lah. Kira lah. Pandai-pandai lah. Ya orang boleh pergi guna 10 pasport. Tokar sama gambar. Terlepas tu akhir sekali. Walaupun akhir sekali kena ikat pun tak cara lah. Dia kira dah. Kira manusia ni boleh buat lagu tu. Tetapi kadang-kadang kalau kita mengajar lagu tu kata penggana. Hak sebenarnya. Hak sebenarnya berkali setengah-setengah ulama dia kata penggana gini lah. Dia kata hak betul. Hak betul. Pasal apa bila kita umat Islam nak kena buat nyaya kat orang? Sampai ke bila? Sampai ke bila? Tak apalah. Jadi habislah di situ bab ni. Hak baru ni, hak baki lagi. Kemudian kita pergi kepada bab baru. Bab baru ni pun apa tak ada habis juga ni. Bagaimana nak berhenti selalu ke pengurus ni? Nak soal jawab selalu ke nak pergi terus lagi? Teruskan? Boleh lagi? Boleh lagi tak apa. Jadi kita sudah baca dah tadi, iaitu bab menyapu masjid, memungut cebisan kain dan sebagainya, sampah dan ranting-ranting kayu untuk dikeluarkan dari masjid. Ni hak molek dibuat. Hak tadi boleh buat. Beberapa bab sebelum pada boleh buat, tidak kata molek. Hak ni molek buat. Ni Imam Bukhari nak cerita tentang masjid lagi. Jadi antara hak kena jaga molek kita buat dalam masjid, kita jaga masjid, bersihkan masjid. Tu dah. Hak zaman Nabi dia sapu dengan nyapu-sapu zaman dia tu. Zaman kita pakai vacuum ke apa kau ikutlah. Hakikatnya nak cuci. Nak cuci. Sebab masjid tu tempat suci, dia sesuai dengan suci, bersih. Dan satu sapu, yang kedua pungut, kutik, cebisan yang ada dalam masjid tu. Ada kalanya kita kata macam sekarang ni, kapet. Kapet tu bulu dia tu kecabut, jahitan dia tu benar di hujung dia tu kecabut. Dia ada tu tak sedap. Nengoklah kita kata. Kita ambil tu buat. Tak apa. Tidak kata dalam masjid tak boleh buat, dosa. Ada. Tengok benda gapo. Kalau benda tu jadi cemar, jadi tak sedap ngelih, bermolek baru kita buat keluar. Tapi jangan kutih. Jangan kutih.
Ya, jadi cebisan tu apa? Kalau dia cabut sendiri tak apalah. Bila-bila kita duduk isak, kita kata dia cabut, tak apalah tu. Tapi kutih setengah orang ni yang duduk kutubah, orang tu iman duduk kutubah, dia duduk kutih. Habis cabut, berabu habis kapet. Zaman kapet, zaman itu tikar habis. Tak boleh lara dah tu. Lagu tu dikira lara dah, leka dah tu. Tak boleh pahala dah tu. Kalau tidak duduk senyap dengan Tok Khatib duk kutubah tu, boleh pahala dah situ. Ini tak boleh pahala. Semaya tu sah, tak molek lah, tak boleh pahala. Nabi kata lara, setara tu pun lara dah. Nak dia naknya kalau dalam masjid tu begitulah, kalau khutbah dengan molek, kalau mengajar dengan molek. Jadi tak ada benda-benda lagu tu. Tapi ada juga orang perangai gatal tangan ni, you know. Nak kan terbeak ni susah juga. Kita hidup senyap ni mesti ada dia kutih, nah. Dia kutih. Setengah-setengah orang kalau ada buk ni kan dia pasti lipat. Belah-belah kecek tu dah. Lebuk dah. Sudah kecek tu lebuk buk. Ada juga. Macam-macam terbeak orang ni. Jadi kena beringat sikit dalam masjid. Kalau terbeak kita tidak terkawal tu nak gana. Tapi kalau boleh kena jaga. Macam-macam tu banyak orang. Setengah-setengah orang dia duduk tempat mana-mana, dia akan korek gapo-gapo. Dia akan korek. Kalau ada gapo-gapo paku ke dia akan korek dinding tu sampai berlubang. Bila-bila kecil. Ada tu banyak orang ni pelik, hak pelik. Hak pelik. Jadi hak lagu tu tak boleh dalam masjid. Tak boleh. Di rumah kita pun tak boleh juga, tak molek juga. Tapi orang memang pelik-pelik. Dia bila-bila nulis, dia kekeh pen tu sampai kepek. Ada juga. Tapi kita nak aran dah. Dia kata tak mari idea kalau tak buat gitu dah. Lepas kita kata tu orang lain idea, tokoh-tokoh tu idea banyak sangat, dia tak ada molek pun, tak isap rokok, tak kekeh pen, tak gapo. Ni buat apa tak boleh buat kerja? Tak tahu. Itu kelemahan. Sebenarnya tak perlu belakang. Tak perlu kopi. Minum kopi tak perlu. Kalau orang tu semangat kuat semua, dia tak akan ngantuk. Kalau dia betul-betul itu, semua orang nak perang lah, boleh orang ngantuk. Orang ngantuk kena berdiri ke demo, tak akan ngantuk kalau dalam keadaan lagu tu. Jadi hak ni pun gitu. Tapi kelemahan manusia tu kena terima juga kan. Bukan dia gitu. Tapi kalau setakat dia tu kau pen ikut dia lah, kepek pun dah. Pen dia dah. Tapi kalau dia pergi ke masjid, pergi ke rumah orang duk korek lagu tu dah. Nyanyi. Semula orang tak panggil lah kita. Tengok kita tu pun serabut dah. Jadi hak jaga perpustakaan tu pun librarian tu pun pening pala juga tengok orang ni buat apa ni. Dah lah cari, dah lah lebuk-buk. Rupanya terbeak dia. Terbeak dia teruk. Jadi kalau hak lagu tu tak boleh. Masjid terutamanya kena jaga. Itu yang dikatakan cebisan. Cebisan tikar, cebisan kapet, cebisan gapo-gapo pun yang ada dalam masjid tu boleh kita pungut, kutip, buat. Wal qadha, ranting-ranting kayu, wal idan, boleh. Ataupun sesuatu yang menyakiti orang, boleh mengganggu orang. Qadha tu yang menyakiti lah. Misal tahu-tahu paku picik pula ada situ. Tu wajib dah tu, kena buat. Tu kalau kita nampak. Kalau tak buat dosa dah tu. Tengah jalan pun molek, hak tu kita buat. Apatah lagi kalau dalam masjid. Sebab apa orang boleh pergi pijak, apa yang ada paku pecek. Yalah dia nak pecek gapo-gapo tu, nak pelekat apa elak kau gapo, kita kata makluman gapo-gapo. Boleh jadi cabut. Jadi itu qadha. Idan, ranting-ranting kayu ataupun sampah-sampah sarap yang lain. Mungkin binatang kau masuk ke, ataupun sarang laba ke, kita kata ikutlah apa-apa. Kita jaga tu. Kalau ada, keluarkan daripada masjid. Tai cicak sekalipun, kalau ada tai cicak, kita ambil, buat daripada masjid. Bukan saja tu, boleh pahala. Mai berurusan dengan masjid ni boleh pahala. Biar kita tahu benda-benda ni molek kita buat. Kalau nak pahala, gitulah.
Jangan nanti tuk siok saja. Ni dah ada tuk siok, ikut dia lah. Biar kerja dia. Kalau kita ada masalah, boleh buat benda ni kebajikan juga. Jadi kebajikan ni tidak nanti belah mana, tidak nanti belah mana. Tidak nanti semaya dulu baru kebajikan, tasbih dulu baru kebajikan. Buat lagu ni pun kebajikan. Bahkan Nabi kata buang sampah, buang benda-benda yang ganggu dia tengah jalan, itu pun sedekah. Boleh pahala sedekah. Jadi sedekah ni tidak semesti ada piti lah. Sedekah ni senyum kat orang tu pun sedekah. Nabi kata tak guna piti juga tu. Sedekah, tapi pahala sedekah dapat. Itulah tajuk ni. Jadi Imam Bukhari nak cerita benda ni, benda molek dibuat. Termasuklah kita kata kita tak kutip siapa sampai sekarang ni. Kita tak pergi tapi kita jariah, beli vacuum, menyeduk abuk tu lah, vacuum, beli, bui ke masjid. Support tok siap ya cuci, tapi guna hak kita. Tidak nanti kita pergi duduk situ, kita banyak kerja lain lagi. Kita beli nyekuk sapah kau tak di masjid, ikutlah kalau sesuai dengan masjid tu. Masjid tu guna gapo, gitu. Sekarang ni ada pula vacuum hak boleh cuci kan, hak kering pun boleh, hak basah pun boleh. Jadi kalau perlu basuh, kita beli hak tu, letak di masjid tu. Hak basah boleh cuci. Lepas tu kita kata, cuci kau budak kecil. Tu masalah fiqh lah pula kan. Masalah fiqh, budak kecil tepat kapek besar gitu macam cakap, nak akut waktu baik. Siapa dia nak pikul? Lepas tu nak sakut mana panjang gitu mana? Sebab itulah kena tahu fiqh juga. Tahu fiqh ni banyak senang juga. Fiqh tu dia asal nak hadis juga. Kita kena ingat, orang-orang Hanafi pegang, Imam Bukhari pun pegang lagu tu juga. Setahun anjing tu pergi dalam masjid, dia kecil. Nabi tak suruh basuh. Bila kering, situ tempat orang semaya. Bahkan nak buat tarik cicok je. Air kecil orang bodoh. Lagilah boleh dah kita basuh dah. Lak dah kering dah dengan menggunakan vacuum yang tertentu tu. Kalau ada lah, kalau tidak pun kita buat lagu tu lah. Setakat mana orang boleh. Tak ada dah bau. Bila dia kering, kalau tak ada bau tu basah lagi pun boleh guna. Boleh guna dah. Kalau dia kering, lebih-lebih lagi lah, boleh guna. Cuma kalau mengikut mazhab Syafi'i payah sikit. Dia kena mengalir air tu, jadi susah dah. Jadi susah. Lepas tu kan masjid nak buat gelegar sampai gitu dah. Ada lubang-lubang gitu dah. Sesuai dengan zaman. Sebab itulah kita jangan kata kat orang, jangan kata hak kita paling baik. Ada kalanya kita akan perlu hak orang tu. Bila kita perlu hak orang tu, susah kita. Susah. Pakai hak tu senang. Pakai hak tu senang. Kalau tidak lah ke mana? Tidak praktikal tu nak pekor kapek tu panjang gitu mau. Nak tumbik nak pergi basuh. Dia pakai kaedah lah. Cuma kalau tahi cicak ke apa, dia pakai kaedah umum balwa. Ada kaedah nak pelepas, susah kalau tidak. Dah setiap tahi cicak kena akak, tahi cicak jatuh kena akak waktu basuh, kena mengalir air, pastikan begitu. Kan susah tu. Hak tu dalam fiqh Syafi'i pun dia kata umum balwa, payah nak jaga. Kalau hak payah nak jaga tu tak apa, dimaafkan. Tak basuh pun tak apa, buat gitu je. Tapi kalau kanak-kanak, dia kata tidak umbal, boleh tak bagi pun kata dia. Itu tak boleh. Jadi payah lah juga ke mana-mana pun payah. Dia bukan kanak-kanak tidak makan benda yang lain selain daripada susu ibu dia. Jadi bila begitu, najis tu najis pertengahan lah. Kalau dalam fiqh Syafi'i ini, bila najis pertengahan kena basuh sebab biasa. Sebab basuh tahi ayam, sebab basuh gapo, lagu tu lah. Susah tu lagu tu. Jadi kita belajar hadis ni, antara kelebihannya kita dapat benda-benda hak mudah. Cuma orang kata, dia kata tengok ambil hak mudah. Dia mau nak ambil apa yang ambil. Apa kita tak nak rugi apa. Kita tak sih payah. Dia mau nak apa yang buat ambil. Kapek nak pakai juga. Hak tak ada gelegar,
hak tai molek tu penuh masjid tu nak pakai juga. Tapi nak pakai hak payah. Allah, tak ada apa. Tak ada apa-apa. Orang balik orang hak royak tu tak ada apa-apa. Hak susahnya kita hak menghadapi benda tu susah. Hakikatnya begitu. Tak ada lagi dah, kenyataan begitu. Gak sekarang ni tidak di masjid, di rumah pun orang pakai kapet. Orang pakai kapet tak ada. Hala ada lagi orang pakai gelegar jaran tu. Biasa kat rumah-rumah di bandar terutamanya. Lagu tu lah keadaannya. Nak rana, nak suruh mengalir tu jauh, rumah besar gitu, jauh. Hak lagu tu. Susah. Tak apalah. Jadi Imam Bukhari buat bab ni bab apa? Lebih kurang kita sudah tahu dah tadi. Secara umumnya kita faham benda ni molek, kelebihan ni. Sebab Nabi kenal kepada ni, dalam cerita tadi kita baca hadis, Nabi kenal sangat kepada orang perempuan tu. Walaupun dia orang biasa, kira-kiranya di zaman tu, kira kalau orang kulit hitam ni dia mari daripada apa ni, Afrika ni pada masa tu, dan kebanyakan mereka hamba abdi. Jadi kira-kiranya pandangan masyarakat tu rendah lah pada pandangan masyarakatnya orang-orang ni. Tapi Nabi SAW tanya, mana orang tu tak ada? Sekala nampak sahabat kata mati apa tak ayak ke dia, kata dia. Tengok dia ambil berat. Dia ni selalu buat gini-gini, kerja dia tu. Nabi tahu apa tak ayak ke dia. Nanti kita akan baca dalam huraian ni, panjang lah. Kalau lagu tu dalam riwayat yang lain, dalam perbincangan kita ni ada sebut sahabat kata moga dia mati tengah malam. Jadi Nabi ketika tu duduk tidur, kita tak silah nyusah ke Nabi. Begitu, tak sih nyusah. Tapi Nabi SAW dia tidak gitu, ya. Serupa je. Tu lebih dia. Itu antara ciri keistimewaan kepimpinan Nabi. Dia rakyat dia ni serupa. Tengok, ni orang biasa. Tak ayak ke dia marah. Buat apa tak ayak ke dia? Dah tak apalah, dia muka tanah. Mana kubur dia? Dia pergi kubur. Padahal banyak benar kerja dia, sibuk benar orang. Tapi dia ambil berat. Sahabat-sahabat ni fikir, iyalah Nabi banyak kerja kan, penat, susah dia. Setengah-setengah orang patutlah kita royak, orang dekat dengan dia ke, ataupun orang-orang yang penting ke. Tapi bagi dia tidak begitu. Bagi dia tidak begitu. Siapa-siapa boleh buat lagu ni, hak tu paling molek. Hak tu paling molek sebenarnya. Tapi kalau kita tak mampu buat gitu pun, nak kan kita lemah. Zaman lan ni kalau panggil Tok Lebah ni, orang alim lah kita kata, kalau nak buat lagu ni no, tak berhenti je kerjaan ni saja. No. Tak boleh nak buat benda lain dah. Tak boleh nak buat benda lain dah. Kalau nak buat benda lain juga kena tinggal, kena terima. Sahabat-sahabat dia tak ayat Nabi, dia tahu dah lah dalam keadaan orang ni menyusahkan ke apa, tak usah. Dia faham dah, dia faham tu tidak salah. Cumanya Nabi ni best nak ayat daripada pemimpin hak lain. Kalau siapa-siapa boleh buat lagu ni, boleh lah. Tapi kalau dengan sebab ni siapa terganggu kerja dia hak besar lagi, tak patut dia buat. Merugikan umat juga. Cuba kita tengok dulu, kita sudah sebut dah, Syekh Jalaluddin As-Suyuti banyak benar mengarang kitab, mengajar pun mengajar juga. Tapi umur dia pendek je, 48 tahun. Kitab mengarang beratus kitab, besar-besar pula tu. Jadi rojokan pula. Bila dia umur 40 tahun, dia fikir asal ni, dia fikir asal ni kita manusia ni lemah. Bukan kata tak molek. Kalau buat molek. Kalau boleh gerak masuk dalam kubur, dalam liang lahat tu, setiap orang sukalah keluarga tu kan. Tapi lepas tu hak lain-lain lagi, banyak lagi kan. Pada hak tu lah hidup ni Setiap orang sakit pergi hospital. Setiap orang mati pergi kubur. Bukan setakat pergi saja, masuk dalam kubur. Kubur dalam liang lahat. Berapa banyak masa?
Setiap hak apa ni, hak beranak pergi pula dah, nak cukup dah. Lepas tu nikah pergi juga dah. Banyak kerja ni, pada hak tu. Jalaluddin Suyuti ni dia sedar hak tu lah. Bila umur 40 tahun dia jumpa dengan sahabat anda, dia anak-anak minta maaf. Lepas ni jangan ganggu dia. Dia tak jumpa dengan orang pun bukan apa-apa saja, dia nak tumpu kerja dia. Tak jumpa dengan orang. Tengok. Ulama-ulama dia faham. Nabi dia orang kuat. Dia boleh buat lagu. Dalam keadaan lagu tu pun dia boleh buat banyak kau. Boleh pergi perang, boleh meretah, boleh bini 9. Boleh banyak lah dia boleh buat. Dia buat boleh belakang. Cuma dia tidak mengarang seperti Jalaluddin Suyuti. Tak payahlah orang karang bagi pihak dia tu sebanyak mana, tak payah. Orang karang hak dia tu padat dah, Quran dengan sunnah dia tu padat dah. Hak orang duduk karang gitu jadi pun dia faham hak tu dia juga. Tak apa, tapi kalau orang lain tidak gitu, Jalaluddin Suyuti sekalipun dia akhir hayat dia umur 40 dia buat. Lepas tu dia tak jumpa dah dengan orang. Mujur dia buat gitu. Dalam masa 8 tahun tu sebanyak mana dia buat. Tapi kadang-kadang orang ni dia fikir tak cara ke masyarakat. Masyarakat orang nak cara ni bukan zaman tu saja. Sebab tu orang-orang yang mikir lagu ni dia bukan hidup untuk zaman dia saja. Hak tu benda yang kena faham. Dia 100 tahun akan datang, 200 tahun akan datang, biar orang masih boleh mengaji dengan dia. Kalau wujudlah kita zaman sekarang ni ada CD, ada gapo kan. Kalau tidak kan, tengok ulama dulu mana ada. Tak ada dah, suara dia pun tak ada. So kena tengok gambar dia. Sampai sekarang ni adalah kemudahan tu. Mungkinlah boleh tahan lama kalau disimpan. Boleh tahan lama kalau disimpan. Tapi kalau tidak kan habis gitu. Kalau fikir untuk orang semasa, orang semasa kadang-kadang dia tak erti pun benda ni lah, tak tahu apa pun dia. Benda ni mustara mana. Tu benda. Jadi orang-orang lagu ni dia putus hubungan. Putus hubungan tu untuk maksud silaturahim jugalah, tapi silaturahim yang berpanjangan. Sebab tu kitab dia ada masuk dalam setiap buah rumah. Tu silaturahim lah tu. Bukan untuk orang sampai dia saja nak pergi mari ni. Tu dia faham gitu. Kalau pergi dalam masyarakat, orang ajak kita, tak pergi dia serah hati pula. Sebab tu betul cara dia tu. Lagu tu betul. Kita tak boleh kata gapo. Masing-masing orang ni ada perhitungan dia sendiri. Tuhan lebih tahu. Tuhan lebih tahu. Tapi kalau kita tak ada benda tu, molek buat benda ni. Kalau ada lagu ni, kalau boleh buat, molek. Tetap molek benda ni bukan hak Nabi buat. Tak ada semaya di rumah pergi semaya kubur, molek. Tapi ukurlah diri kita, ukur baju di tubuh kita tu. Kalau tak kena, tak usah lah. Sebab ajaran Islam ni luas, banyak sangat. Banyak kita boleh buat. Kebajikan hak kita boleh buat, buat. Tak usah tebal hak tak boleh. Tak usah tebal, tak ada suruh lagu tu. Buat hak mana kita boleh buat. Hak tu molek. Dan sebab itulah ada seorang lagi tokoh Maulana Wahiduzaman kalau di Pakistan tu. Sebelum pada ni pun royak dah. Tak apa kita royak lagi, moga mudafaat. Mudafaat besar. Dia tulis di pintu dia. Dia tulis 5 minit saja kalau nak jumpa dengan dia. 5 minit. Dia royak dah 5 minit. Tak sah mustahak setara mana pun. Dia tak akan tu. Kalau cukup 5 minit orang duduk lagi, dia akan bangun. Tak cara dia minta maaf. Kerana itulah dia boleh buat Sunan Sitah ni, dia terjemah habis dengan buat ulasan ringkas. Tu jasa dia. Dan Quran hak kita tak tahu bab gapo ke. Quran ni kan tiba-tiba cara ke neraka. Noh. Lepas neraka nego pula dah. Noh. Nikah pula dah. Mana bab dia? Dia buat tabwibul Quran. Quran dalam bab. Kalau dalam bab hak nikah sini ayat ni letak setepak. Nikah ni, mereka ni senang orang nak cari. Tu antara kerja dia. Dan dia buat kamus hadis. Berapa juta umat Islam hak guna bahasa Urdu.
Satu je ada kamu hadir, dia buat najili. Baru boleh buat kerja. Kalau tidak, tak boleh. Kalau tidak, tak ada disiplin. Orang yang buat kerja, dia ada disiplin. Kalau tidak, tak salah. Orang tengok berapa juta duk ngaji Bukhari, nak tahu tu, ngaji hadis tu berapa ramai. Hak ngaji bukan sport tempat kita. Setahun tu pun satu je ada. Tapi dia kena berkorban. Malah tu 5 minit tulis dah tu. Tak kira apa-apa. Sebab dia fikir silaturahim ni dia faham bukan dengan orang yang hidup saja, bukan orang sezaman dia saja. Sebab kalau kita dia pergi ke mana-mana, ada di rumah saya misalnya, dia mari sok rumah saya. Silaturahim dengan orang hak lagu tu ada faedahnya. Kalau pergi duk buah saja tangga tu no. Buat masa lepas cawe kopi tak gapo dia tak tahu, tak boleh nak pegang kau. Hei, rugi tu lagu tu. Dia fikir lagu tu, dia fikir silaturahim berpanjangan. Tapi kadang-kadang orang tak ada faham. Tak apa dah. Imam Bukhari note di sini. Air nampak kaya kita berhenti dulu lah. Tak ada ni, panjang juga ni. Kalau kita pergi lagi jadi panjang. Sekat itulah dulu untuk hari ni. Wallahu a'lam. Wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Dalam bahasa Urdu ada juga sebutir kan. Bahasa Melayu sebutir rabuk tak ada. Islam berapa ratus tahun dah. Setara tu lah. Benda ni kalau tak buat kerja, ulama-ulama ni habis masa situ jadi gitu lah. Assalamualaikum. Sudah nasihat daripada Ustaz. Bagaimana nak nasihatkan seorang yang baru nak belajar agama, baru mendekati lah, baru baca buku-buku agama dan sebagainya. Tapi dia rasa, dia ada email ke saya lah. Dia kata saya tak berminat nak baca hadis. Dia kata sebab banyak kekeliruan. Dia kata baca hadis ni lagu ni, baca hadis ni lagu ni, kata dia kata. Boleh bagi contoh lah, dia kata terutamanya saya pernah tanya tokoh agama, dia kata bab sunat perempuan. Oh, dia kata macam ni, dia kata macam ni, semua berdasarkan hadis. Dia kata, tapi saya sekarang saya tak minat baca hadis. Macam mana nak nasihat orang macam ni? Dia tidak faham lah tu. Akibat tidak faham. Kalau ngaji molek tidak jadi gitu. Mungkin dia tidak berpeluang mengaji molek. Itulah bendanya. Kadang-kadang kalau tidak jadi timbul soalan lagu tu tak apa. Kalau timbul soalan lagu tu, ada kalanya boleh jadi bawa kepada rosak tu. Tu saya je. Tu saya. Rosak. Kalau tidak sampai ke peringkat tu tak apa. Ramai orang lain yang ngaji pun dia tak apa. Dia boleh terima gitu kan. Nombor satu sekali nampaknya dia tidak faham dah. Ia berbeza hadis tu bab. Antaranya lah panjang kalau kita nak bincang. Seperti seorang ayah. Kalau dia tu seorang ayah, kita kata bapa mula bui 10 sen, 50 sen. Kerana hak dia bila besar sikit tidak bui sebanyak tu. Bapa dengan orang budak kecil kita kecek lagu lain. Dengar orang ahli pakar dalam bidang apa-apa, kita kecek lagu lain. Itu menunjukkan kebijaksanaan orang tu. Kalau orang tu buat serupa dah. Budak sekolah rendah kita nak kecek tarah universiti. Lagu mana? Nabi ni umat dia, sahabat-sahabat dia macam-macam latar belakang dia. Sebab itu jadi berbeza. Sebab itu jadi berbeza. Dan berbeza tu memang molek, memang sunnah. Bukan sunnah Nabi saja, sunnah fitrah.
Doktor kalau pergi seorang sakit demam juga, tapi apa ubat lain? Biasa. Sakit kau tu apa lagu lain? Itulah bijak. Kalau dia bui hak tolak dah. Bui hak tolak, sedangkan ada beza ni. Boleh jadi dia akan meninggalkan kesan yang tak baik. Jadi cara lagu tu bijak. Tapi hak bijak tu dia jadi nampak tak bijak. Masalah. Masalah ni. Macam tadi. Keadaan ni berbeza. Dengan orang ni kita kecek lagu ni, dengan orang ni kita kecek lagu ni. Biasa kan? Dan kita anggap orang lagu tu bijaksana. Tak usah duk royak bijak setara mana pun kita akan kata tolong ni, gong dia ni. Tak puk. Sebab apa? Budak kelas 1 bui pelajaran hak universiti. Patut kau? Ataupun sebaliknya, hak universiti kita kecek macam budak-budak cemung, tak sih. Apa? Bulan Ramadan. Begitu. Hak universiti hak tua-tua ni tak? Tiba-tiba saya mengajar pada bulan apa ni, bulan Ramadan. Dan kalau selagi tak kata tu dia ulang no. Sedih juga pendengar tu kalau lagu tu. Yang buat budak kita no. Padahal hak depan ni hak PhD pun ada, profesor pun ada, ustaz ada, berapa ramai hak jadi-jadi ni cikgu tak padat dah lagu tu ngajar Bukhari pula dah nak main lagu tu dah. Tak sesuai. Jadi letak sesuatu tu kena pada tempatnya. Hak Nabi buat tu lagu tu, itulah hakikatnya. Dia tak faham betul tu. Situ pun dia tak faham dah tu. Hak mula-mula sekali. Sepatutnya tu kan dia lalu belaka tu. Dia lalu belaka. Apa dia tak boleh faham? Kita kena bagi contoh-contoh lagu tu lah, baru mengetuk fikiran dia. Mudah-mudahan. Lepas tu bagi contoh-contoh yang lain lagi, kebijaksanaan Nabi. Misalnya orang kata jadi balah, jadi tak serupa. Memang hak tak serupa tu nak. Sebab tu dia ayat tak terang. Nak hak tak serupa. Sebab itulah kita kata, orang kata bersatu. Kalau sah mazhab ataupun tak ada mazhab, dia senang. Tak ada pendapat ulama ni. Hak Nabi saja. Biar terang. Wah, Nabi tu dia kecek tu latar belakang tak sama kan. Dan banyak lagi orang tidak sama. Jadi kalau dia, kita kata perpaduan ataupun kesatuan ni terletak di situ, jangan memang nak pecah tu. Tidak semestinya pecah ni tak molek sama. Ada kalanya pecah tu lebih molek. Rambut ni kalau sorak selai ubah hak tu habislah. Pecah ni berapa pecah cuba bila no. Tak boleh nak bila ni, bukan 4 mazhab 5 mazhab saja ni rambut ni no. Tak boleh nak bila, tapi bagus. Sebab pecah tu lah molek. Kalau tidak salah tu ubah habis. Muka sah no. Ni kalau banyak ni ubah tak apa lagi, dia boleh tarik lagi. Cabut kau tu ataupun buat kadang-kadang ikutlah. Boleh lagi, nampak jugalah nampak tu. Tidaklah kejut sangat dah. Ni tu tak, dah aku nak mati dah. Kejut kalau gigi sah. Gigi ni sah. Nyaya kalau sakit waktu tu dah, bola waktu tu cabut habis, rongok habis. Dah kita dah. Tengok. Molek pecah. Molek pecah tu, buat pecah ni molek. Banyak lagu tu. Jari pecah. Molek baru. Bukan tak molek pecah ni. Hak tak boleh pecah akidah. Sekarang ni hak dia kata pecah tu masalah mazhab. Kita sepatutnya fikir, tengoklah. Jangan taksub. Fikir hak mana lebih sesuai, lebih munasab, lebih logik, lebih masuk akal. Kalau dia duduk situ senang. Ni benda ni rahmat. Macam rumah kalau banyak, apa salahnya? Rumah tepi patah dia sesuai lagu ni. Rumah atas bukit sesuai lagu ni. Rumah tempat salji sesuai lagu ni. Apa sudah molek baru ada lagu tu. Kalau dia duduk situ kan ada molek selalu. Ni dia tak faham waktu tu. Dia tak faham waktu. Itulah antaranya. Dan kita masalah logik je ni, guna logik. Kalau guna logik banyak sebenarnya boleh selesai. Banyak boleh selesai.
Rahmat belaka. Sebab tu kepada orang yang faham, dia nampak mazhab beza-beza pendapat ni rahmat. Macam mana pula kita kata bala pula? No. Tak faham tu. Tak faham. Kita kata azab pula tu. Tidak. Sebab tu kita tengok dalam keadaan pecah banyak mana pun akidah serupa kan? Tak ada apa. Ni baju pakar macam-macam tak serupa warna. Tak apa. Akidah sama. Hak tu hendaknya. Hak tu kena satunya. Akidah. Hak ni kebebasan. Di situ terletaknya warna-warni dunia. Keindahan dunia. Kesempurnaan dunia. Kalau tak ada pecah tu, tak sempurna. Takkan nak duduk setepak sama. Tengok gilai. Ada hikmah. Begitulah. Jadi ini masalah mungkin tak terketuk fikiran dia tu lagi. Dengan banyak kali kita kecek, insya-Allah mudah-mudahan dia akan terbuka fikiran. Wallahu a'lam. Apa hukum masa khutbah Jumaat dia reply message sama dengan hukum kecek ke? Serupa lah juga tu. Serupa. Jadi sebab apa? Dia sebenarnya dia nak suruh kita tumpu perhatian tu, dengar tu. Dengar khutbah tu. Tu sebenarnya. Kalau kita kecek bukan tak dengar molek. Kalau kita jawab saat ni pun sama juga. Jadi fikiran kita sudah pergi ke lain dah. Tak tumpu dah. Itulah. Jadi serupa juga. Serupa. Apa pendapat mana kita maulid? Maulud ni tak ada. Tak ada dibuat. Maulud ni kita kena ingat ke Nabi, ingat semua ni kita duk mengaji kan ingat ke dia lah ni. Hak tu sebenarnya. Betul. Serupa lah juga. Benda tak ada. Benda tak ada. Benda baru. Benda baru. Kalau nak buat juga, tapi kita guna istilah dari segi urut. Macam mana kita boleh? Tak boleh. Tak boleh juga. Banyak perkara tu. Satu menyerupai Kristian, orang kafir. Yang kedua Nabi tak buat. Benda tu kalau perlu, zaman tu pun ada dah keperluan dia. Tak buat. Tak ada. Imam-imam pak pun tak ada sebut. Imam-imam lain pun tak ada sebut. Benda tu. Jadi benda ni termasuk dalam hak tu lah. Kalau kita nampak molek pun hak orang panggil bid'ah idhafiyah. Bid'ah idhafiyah ni hak tu lah antaranya. Orang-orang hak tak seterima tu dia maksudnya nak suruh orang sayang ke Nabi. Maksud tu molek. Supaya maksud molek orang tak seterima, orang tinggal semaya ke dia kata kalau tinggal semaya asal ni supaya zina dengan mak gitu. Tak boleh lah tu. Kita ngada-ngada pula, kita buat benda lain pula. Walaupun maksud kita molek nak suruh orang tak tinggal semaya, nak suruh orang takut, jadi kita pun buat lagu tu. Kita tahu dah hadis ni palsu, cyber, tak boleh. Salah juga. Jadi hak moleknya tak sah lah. Orang nak buat, kita nak kan. Nak kan. Dia jadi lepas tu banyak pula benda-benda hak tak betul pula tu apabila berlaku situ kan. Selawat bangun caca pula. Apabila siapa gini-gini bangun caca. Siapa dia suruh lagi. Bapa bangun caca. Itu dia berkait dengan akidah pula tu, bukan dia adab biasa je. Orang dulu percaya apa yang kita bangun bila kita sebut itu Nabi mari. Itu sok tu. Tak betul. Lepas tu kita selawat ketika sembahyang. Selawat kan? Bapa tak bangun. Gapo kaedahnya jadi bangun tu bapa? Sebab selawat. Bila kita selawat Nabi mari, banyak nak mari. Lepas tu dalam sembahyang tu apa kita tak bangun? Dah kalau orang mari, bila orang mari kita bangun nak hormat ke dia. Itu fikir kita. Nabi ni semasa hidup dia orang bangun pun dia tak bui. Dia tak bui. Ni lepas mati, bapa yang bangun tu bapa. Hak tu nak tahu. Orang sampai dulu lagi teruk dia letak kursi ni kosong, kursi comel ni dia letak. Dah muka Nabi mari, dia takkan mari duduk cacat dah. Nyanyi ke dia lah. Lama ni kita nak berjanji ni lama dah. Jadi siap. Biar dia duduk atas kursi. Kan jadi. Tu. Siapa ke mana nak pergi ni? Benda-benda lagu ni dia akan timbul satu demi satu. Sebab tu ya tak buat benda hak Nabi tak buat ni. Lepas tu kata
Nabi tak buat tak? Tak apalah. Tidak semestinya Nabi buat. Sahabat buat kau? Tak. Lepas tu imam-imam besar buat kau? Tak ada. Ada. Gitu ya benarnya. Boleh jadi buat ceramah saja. Iyalah, sempena tu kan memanglah lain, tak apa, beza. Cumanya kita takut jadi bermusim. Nak mengingat Nabi, musim. Sedangkan kita sepeginilah. Hari ibu, hari goni, hari bapa, hari macam-macam ada tu kata. Apa? Kita pun buat kata. Ni masalah yang ditanggung oleh orang barat yang tak tahu mak mana. Anak tak sayang, tak kenal mak pak, tak cara ke mak pak. Dia perlulah waktu tu. Apa yang kita ikut dengan dia? Kita ada masalah kau? Mana? Kalau lah ajar Islam nak tak ada timbul masalah tu. Sebab masalah nak suruh orang kasih kepada Nabi. Tak timbul dah masalah nak buat maulud ni kalau duduk mengaji hadis apa. Kita duduk soal sekarang ni, kita duduk buat-buat. Patut dia suruh kita buat ke? Hukum kalau dia suruh buat gini dia. Kita buat. Tak buat. Apa makna? Takut jadi pura-pura. Pura-pura. Itu benda. Sebab tu kata tak perlu. Benda tu tak perlu. Tak perlu. Baik, dia kepada Ustaz dan saya saja pembicaraan kita.